Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang kitab muka surat teks yang kita setuju untuk kita gunakan, iaitu teks awal, teks antara teks yang awal lah. Di sini juga kita masih lagi mengikuti keterangan-keterangan oleh Ibn Khaldun tentang geografi. Dia mulakan dengan takmilah lihadhil muqaddimah thaniyah. Dia ada muqaddimah yang kedua. Mula-mula dulu muqaddimah yang pertama dia ulas mengenai literature. Jadi muqaddimah yang kedua itu barulah dimasuk tentang keilmuan. Jadi muqaddimah yang kedua ni dia bagi pada dua. Satu, kita dah baca baru ni tentang ilmu alam lah, tentang geografi, dan ini pun tentang geografi juga. Fi anna ar-rub' asy-syamali min al-ardi akthar umrana min ar-rub' al-janubi wa dhikru sababi fi dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Pelosok utara bumi mempunyai banyak peradabannya berbanding dengan pelosok selatan. Sebab-sebab daripada itu. Zaman sekarang ni, mana-mana lebih selatan dunia dengan utara, mana lebih maju? Selatan ada? Sekarang ni pun selatan lah lebih maju ya. Utara Ustaz. Utara lebih maju. Utara lebih maju. Macam hemisfer atas kan, utara. Ya, ya. Ya, macam Amerika Utara di atas. Pun di atas, UK di atas, European di atas. Yang di bawah Australia, New Zealand. Jadi macam mana Ibn Khaldun masa tu dalam konteks dunia dia tu dah, dalam konteks dunia sekeliling dia tu. Okeylah. Tengoklah dulu macam mana. Sekarang ni awal wa thani min al-aqalim al-ma'murati aqallu umranan mimma ba'dahuma. Wa ma wujida min umranihi fa yatakhallaluhu al-khala'u wal-qifaru wal-rimal wal-bahr al-hindi alladhi fi asy-syarqi minhu wa amsaruhu wa mudunuhu kadzalik. Kita mengetahui melalui pengamatan dan daripada tradisi yang berkesinambungan bahawa yang pertama dan yang kedua dari daerah yang dimaksudkan diolah dan dibangun oleh manusia mempunyai peradaban yang sedikit jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah yang dimakmurkan itu bahagian yang pertama dan yang kedua adalah diselang-selikan oleh kawasan yang tandus, berpadang pasir, serta di sebelah timurnya pula adalah Lautan Hindi. Bangsa-bangsa dan penduduk-penduduk di daerah iklim yang pertama dan yang kedua ini adalah tidak seberapa banyak. Hal yang sama juga mengenai kota-kota besar dan bandar-bandarnya. Yang mananya yang lebih majunya utara lah. Dia ni pun macam tu juga ni, dalam konteks dia pun utara juga. Tapi Dr. Mut, kita tak tahu lagi kan, kita habiskan, kita tak tahu lagi dia punya peta dia kan. Dia kat mana? Dia potong dekat mana kan? Yalah, betul. Wathalithu warrabi'u wa ma ba'dahuma khilafun dhalika. والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك فالقفار فيها قليلة والرمال كذلك أو معدومة وأممها وأناسيها تجوز الحد من الكثرة وأمصارها ومدنها
tajawizul hadd adadan wal umran fiha mundarijum ma baina tsalits wassadis wal janubu khala'un kullu. Jadi daerah iklim yang ketiga, yang keempat serta selanjutnya adalah suatu yang sebaliknya. Kawasan terbiar di situ adalah begitu sedikit. Kawasan berpadang pasir juga sedikit dan tidak ada sama sekali. Bangsa dan penduduknya adalah lebih banyak. Kota-kota besar dan bandar-bandar adalah ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Peradaban berakar umbi di daerah iklim yang ketiga dan keenam. Bahagian selatan pula kosong. Okay. وقد ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن سمت الرؤوس فلنوضح ذلك ببرهانه ليتبين منه سبب كثرة العمارة فيما بين الثالث والرابع من جانب الشمال إلى الخامس والسابع. Daerah iklim yang ketiga ramai ahli falsafah menyatakan bahawa ia adalah disebabkan oleh cuaca panas yang keterlaluan dan sedikitnya peralihan matahari dari zenith di selatan. Marilah kita jelaskan dan buktikan kenyataan ini. Keputusannya akan menjelaskan sebab mengapa peradaban di daerah-daerah iklim ketiga dan keempat berkembang pesat dan merebak ke daerah iklim kelima, keenam dan ketujuh. Okey. Fanaqulu, okey, ini huraian dia ni Inna qutubail fulkil janubi wasyamali idza kana 'ala al-ufuqi fahunalika da'iratun 'azimatun تقسم الفلك بنصفين بنصفين هي أعظم الدوائر المارة من المشرق إلى المغرب وتسمى دائرة معدل النهار. Kami katakan apabila kutub cakrawala selatan dan utara berada di horizon, maka terbentuklah satu lingkaran besar yang membahagi cakrawala menjadi dua bahagian. Lingkaran ini adalah yang paling besar dan melintas dari barat ke timur. Ia disebut garis equinoctial line. Okey. وقد تبين في موضعه من الهيئة أن الفلك الأعلى متحرك من الشرق إلى المغرب حركة يومية يحرك بها سائر الأفلاك في جوفه قهرا وهذه الحركة محسوسة. Di dalam astronomi, ia telah menerangkan dengan baik bahawa falak sfera yang paling tinggi bola bumi bergerak dari timur ke barat dalam gerak harian, daily motion. Dengan itu falak-falak lain yang ada dalam lingkungan dipaksa supaya bergerak juga. Okey. وكذلك تبين أن للكواكب في أفلاكها حركة مخالفة لهذه الحركة وهي من المغرب إلى المشرق وتختلف آمالها باختلاف حركة الكواكب في السرعة والبطء. Jadi gerakan tersebut tadi dapat diamati oleh indera, juga telah dijelaskan bahawa bintang-bintang di sferanya mempunyai gerak yang bertentangan dengan gerak tersebut dan adalah dengan itu satu pergerakan dari barat ke timur. Masa pergerakan itu adalah berbeza-beza
menurut perbezaan kelajuan pergerakan bintang-bintang. وممرات هذه الكواكب في أفلاكها توازيها كلها دائرة عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه بنصفين وهي دائرة فلك البروج منقسمة ب12 برجا وهي على ما تبين في موضعه مقاطعة لدائرة معدل النهار على نقطتين متقابلتين من البروج هما أول الحمل وأول الميزان فنقسمها دائرة معدل النهار بنصفين نصف مائل عن معدل النهار إلى الشمال وهو من أول الحمل إلى آخر السنبلة ونصف مائل عنه إلى الجنوب وهو من أول الميزان إلى آخر الحوت. Di sini paling penting sekali kita lihat nama-nama buruj dalam bahasa Arab yang memang berbeza dengan nama-nama buruj yang biasa diterjemah dalam bahasa Inggeris lah. Sejajar dengan arah perjalanan ke semua bintang-bintang dalam sfera. Di sana, suatu lingkaran besar yang dipunyai oleh cakrawala yang paling tinggi dan membahagikannya kepada dua belahan. Inilah yang disebut sebagai ekliptik atau zodiak. Ia dibahagi kepada 12 tanda. 12 buruk lah. Sebagaimana telah diterangkan menurut kesesuaiannya. Garis equinox memintas ekliptik di dua titik yang bertentangan. Yakni di permukaan Aries dan pada permulaan Libra. Garis equinox membahagi zodiak kepada dua belahan. Satu daripadanya bergerak ke arah utara daripada garis equinox dan mencakup tanda-tanda bermula dari Aries hingga ke hujung Virgo. Sebahagian lagi melampaui ke arah selatan daripada garis equinox dan mencakup tanda-tanda yang dimulai dari Libra hingga berakhir dengan Pisces. Okey. Jadi kita dulu belajar mikot dulu, kita belajar buruk nama Arab lah. Buruj, hud, mizan, sumbulah tu. Tapi itulah gambarannya. Mungkin bila dia translate apa tu istilah lah. وإذا وقع القطبان على الأفق في جميع نواحي الأرض كان على سطح الأرض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار يمر من المغرب إلى المشرق ويسمى خط الاستواء. Apabila kedua kutub itu jatuh di atas horizon, di antara kesemua daerah bumi, satu garisan terbentuk di atas permukaan bumi yang berhadapan dengan garis equinox dan bergerak dari bumi yang berhadapan dengan garis equinox dan bergerak dari bumi dari barat ke timur. Garis ini disebut ekuator. Okey. ووقع هذه الخط بالرصد على ما زعموا في مبدأ الإقليم الأول من الأقاليم السبعة والعمران كله في الجهة الشمالية عنه والقطب الشمالي يرتفع عن آفاق هذا المعمور بالتدريج إلى أن ينتهي ارتفاعه إلى 64 درجة وهنالك ينقطع العمران وهو آخر الأقليم السابع. Jadi menurut pemerhatian ahli astronomi, garis ini dipercayai telah berlaku serentak dengan permulaan daerah iklim yang pertama daripada daerah-daerah yang berjumlah 7 itu. Semua peradaban ada di sebelah utaranya. Kutub utara meninggi secara perlahan ke horizon, di mana tanahnya dimakmurkan mencapai ketinggian 64 darjah. وإذا ارتفع على الأفق 90 درجة
وهي التي بين القطب ودائرة معدل النهار صار القطب على سمت الرؤوس وصارت دائرة معدل النهار على الأفق وبقيت 6 من البروج فوق الأرض وهي الشمالية و6 تحت الأفق وهي الجنوبية. Apabila ketinggian mencapai 90 darjah atas horizon, yakni jarak antara kutub dengan garis equinox, maka ia berada di mercunya. Dan garis equinox berada di horizon. 6 tanda-tanda mengenai zodiak yang utara itu adalah berada di atas horizon. Dan 6 yang di bahagian selatan adalah berada di bawahnya. والعمارة فيما بين 64 إلى 90 ممتنعة لأن الحر والبرد حينئذ لا يحصلان ممتزجين لبعد الزمان بينهما فلا يحصل التكوين. Jadi peradaban tidak mungkin terjadi di daerah yang terletak antara 64 hingga 90 darjah. Kerana tiadanya campuran panas dan dingin di sana disebabkan oleh waktu reda di antara keduanya yang sangat lama. Generasi dengan demikian tidak berlaku di tempat tersebut. فإذا الشمس تسامت الرؤوس على خط الاستواء في رأس الحمل والميزان ثم تميل عن المسامتة إلى رأس السرطان ورأس الجدي ويكون نهاية ميلها عن دائرة معدل النهار 24 درجة. Jadi matahari berada di kemuncak di atas khatul istiwa atau ekuator pada permulaan Aries dan Libra. Ia kemudiannya menurun dari kemuncaknya ke bawah ke permulaan Cancer dan Capricorn. Penurunannya yang panjang paling besar dari garis equinox itu ialah 24 darjah. ثم إذا ارتفع القطب الشمالي عن الأفق مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس بمقدار ارتفاعه وانخفض القطب الجنوبي كذلك بمقدار متساو في الثلاثة وهو المسمى عند أهل المواقيت أرض البلد. Tak berapa ingat ni miqat ni. Dulu tak berapa nak faham ni ardul balad ni. Sekarang bila kutub utara mendaki di horizon, garis equinox menurun dari kemuncaknya sesuai dengan ketinggian kutub utara dan kutub selatan menurun sesuai dengannya. Berhubung dengan ketiga-tiga, yakni jarak-jarak yang merupakan garis lintang geografi. Okay. وإذا مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس علت عليها البروج الشمالية مندرجة في مقدار علوها إلى رأس السرطان وانخفضت البروج الجنوبية من الأفق كذلك إلى رأس الجدي لانحرافها إلى الجانبين في أفق الاستواء كما قلناها فلا يزال الأفق الشمالي يرتفع حتى يصير أبعد الشمالية وهو رأس السرطان في سمت الرؤوس وذلك حيث يكون عرض البلد 24 في الحجاز وما يليه وهذا هو الميل الذي إذا مال رأس السرطان عن معدل النهار في أفق الاستواء ارتفع بارتفاع القطب الثاني حتى صار مسامتا. Dia kata, mana dia sekejap ya.
Para sarjana ia menetapkan waktu solat. Menamakannya sebagai garis lintang sesuatu tempat. Apabila garis equinox menurun, yang terdapat di belah utara akan naik perlahan-lahan. Akan turun dan bawah horizon hingga mencapai permulaan Capricorn sebab kecenderungan kedua-dua, yakni kedua-dua belah zodiak meninggi dan menurun dari horizon Khatul Istiwa sebagaimana yang kami dinyatakan. Horizon utara terus meninggi hingga mencapai puncak paling utara yang menjadi permulaan Cancer adalah berada di puncaknya. Di sinilah garis lintang 24 derajat di Hijaz dan puncaknya. Okey. فإذا ارتفع القطب أكثر من 24 نزلت الشمس عن المسامتة ولا تزال في الانخفاض إلى أن يكون ارتفاع القطب 64 ويكون انخفاض الشمس عن المسامتة كذلك وانخفاض القطب الجنوبي عن الأفق مثلها فينقطع التكوين لإفراط البرد والجمد وطول زمانه غير ممتزج بالحر. Jadi ini lebih kepada ilmu falak. Ya. Apabila kutub meningkat lebih daripada 24 darjah, matahari akan turun dari kemuncaknya dan terus turun berkeadaan sedemikian hinggalah ketinggian kutub mencapai 64 darjah dan matahari menurun dari kemuncaknya. Sama juga dengan kerendahan kutub selatan di bawah horizon ada jarak yang sama. Kemudian generasi terhenti disebabkan oleh kedinginan yang tidak terbatas dan pembekuan dan terlalu lama tanpa apa-apa haba. Mana sebab tamadun tak bangkitlah cuaca. Ya, ya. Maknanya kesan cuaca terhadap tamadun manusia. Thumma inna syamsa 'inda al-musamatati wa ma yuqaribuha tab'athu al-ashi'ata 'ala al-ardi wa 'ala zawaya qa'imatin wa fima duna al-musamatati 'ala zawaya munfarajatin wa haddatin. Dan dekat kemuncaknya, matahari mengalirkan sinarnya ke bumi pada sudut tegak lurus. Di lain kedudukan, matahari mengalirkan sinarnya ke bawah dengan sudut-sudut yang tidak terik atau pada sudut yang tajam. Apabila ia adalah sinaran cahaya dari sudut sinar tegak lurus, cahayanya terasa perit dan terpancar ke merata tempat. Berbeza dengan ketika di mana ia terpancar dari sudut-sudut sinar matahari yang tidak terik dan sudut tajam. Okey. وإذا كانت زواج الأشعة قائمة عظم الضوء وانتشر بخلافه في المنفرجة والحادة فلهذا يكون الحر عند المسامتة وما يقرب منها أكثر منه فيما بعد لأن الضوء سبب الحر والتسخين. Oleh itu, dan dekat kemuncaknya, panasnya adalah lebih terasa daripada kedudukan lain kerana cahaya matahari adalah penyebab terasanya bahan panas dan pembahangan tashkin.
ثم إن المسامة في خط الاستواء تكون مرتين في السنة عند نقطتي الحمل والميزان، وإذا مالت فغير بعيد ولا يكاد الحر يعتدل في آخر ميلها عند رأس السرطان والجدي، إلا إن صعدت إلى المسامة فتبقى الأشعة القائمة الزوايا تلح على ذلك الأفق ويطول في شدتها. Matahari mencapai kemuncak di Khatul Istiwa sebanyak 2 kali dalam setiap tahun. Di 2 titik Aries dan Libra. Tidak berlaku kelemahan matahari menjadi begitu. Bahan panasnya jarang menjadi tidak berapa panas. Apabila matahari sudah mencapai had kemerosotannya di permulaan Cancer dan Capricorn dan mendaki semula ke mercunya. Sinar-sinar dari sudut tegak kemudian jatuh pada horizonnya dan bertahan hingga beberapa waktu. Kalau tidak, sesuatu yang berkekalan. Utaranya menjadi terlalu panas, malah terlalu sangat. وكذا ما دامت الشمس تسامة مرتين فيما بعد خط الاستواء إلى أرض 24 فإن الأشعة ملحة على الأفق في ذلك بقريب من إلحاحها في خط الاستواء، وإفراط الحر يفعل في الهواء تجفيفا وييبسا يمنع من التكوين لأنه إذا أفرط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد التكوين في المعدن والنبات والحيوان إذ التكوين لا يكون إلا بالرطوبة. Jadi hal yang sama juga benar. Apabila matahari sampai ke muncak dalam satu kawasan di antara Khatul Istiwa dan garis lintang 24 darjah sebagaimana yang terjadi 2 kali setahun. Sinaran matahari terasa bertenaga ke atas panasnya dan di sana seperti mana juga dilakukan di Khatul Istiwa. Panas yang berlebihan menyebabkan udara menjadi terlalu kering dan menghalang generasi. Apabila panas menjadi begitu kuat, air dan pelbagai benda yang lembab akan menjadi kering. Dan kekuatan untuk generasi akan musnah dalam galian tumbuhan dan haiwan. Sebabnya ialah proses generasi itu adalah bergantung kepada kelembapan. Banyak ilmu lainnya. Ilmu udara. Ilmu cuaca. Bayu pada sini. ثم إذا مال رأس السرطان عن سمت الرؤوس في أرض 25 فيما بعده نزلت الشمس عن المسامة فيصير الحر إلى الاعتدال أو يميل عنه ميلا قليلا فيكون التكوين ويتزايد على التدريج إلى أن يفرط البرد في شدته لقلة الضوء وكون الأشعة منفرجة الزوايا فينقص التكوين ويفسد. Kemudian apabila permulaan Cancer menurun dari kemuncak pada panas garis lintang 25 darjah dan selanjutnya matahari juga akan menurun dari kemuncaknya. Bahan matahari menjadi lebih atau kurang panas. Maka proses penciptaan
generation pun dapat berlangsung. Hal ini berlangsung hingga dingin, menjadi begitu mencekam disebabkan kekurangan cahaya dan sudut sinar matahari yang tidak terasa lagi. Sekali lagi proses generasi berkurangan dan rosak. Namun kerosakan akibat haba panas lebih besar daripada disebabkan oleh hawa dingin. بيد أن فساد التكوين من جهة شدة الحر أعظم منه من جهة شدة، لأن الحر تأثيرا في التجفيف توسط اعتدال الحر بنقصان الضوء. وفي السادس والسابع كثيرا لنقصان الحر، وأن كيفية البرد لا تؤثر عند أولها في فساد التكوين كما يفعل الحر، إذ لا تجفيف فيها إلا عند الإفراط بما يعرض لها حينئذ من اليبس كما بعد السابع. Sebab bahan panas mempercepatkan pengeringan lebih cepat daripada sejuk yang mengakibatkan pembekuan. Oleh demikian, peradaban terlalu sedikit di daerah beriklim seperti mana yang pertama dan yang kedua. Daerah peradaban yang sederhana di daerah iklim yang ketiga, keempat dan kelima, kerana bahan di sana adalah sederhana, kerana berkurangnya sinar matahari, dan peradaban yang pesat di daerah ketujuh kerana kurangnya kadar panas di situ. Pada mulanya cuaca dingin tidak mendatangkan kesan kerosakan yang sama terhadap proses penciptaan sebagaimana haba panasnya. Okay. فلهذا كان أكثر وأوفر. Jadi pada mulanya cuaca dingin tidak. أخذ الحكماء خلاء خط الاستواء. Ini kesimpulan dia. ومن هنا أخذ الحكماء خلاء خط الاستواء وما وراءه وأورد عليه والأخبار المتواترة، فكيف يتم البرهان على والظاهر أنهم لم يريدوا امتناع العمران فيه بالكلية، إنما عداهم البرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوي بإفراط الحر، والعمران فيه إما ممتنع أو ممكن أقلي، وهو كذلك، فإن خط الاستواء والذي وراءه وإن كان فيه عمران كما نقل فهو قليل جدا. Jadi kita ambil kesimpulan dia lah. Ada fakta-fakta itu bahawa daerah yang terletak di Kutub Istiwa dan lebih jauh lagi adalah kosong. Asalkan kekuatan pengamatan dan tradisi yang berlangsung. Pendapat mereka itu disanggah dengan pandangan bahawa daerah dimakmurkan. Bagaimanakah cara-cara yang munasabah untuk membuktikan hal itu? Adalah satu yang jelas bahawa para ahli falsafah tidak bermaksud menolak sama sekali adanya peradaban. Mereka mencipta itu telah
akan menjadi sama ada sesuatu yang tidak mungkin atau boleh jadi secara minimum sesuatu yang mungkin. Ia adalah sedemikian. Daerah yang di Kutub Istiwa atau ekuator dan daerah-daerah yang jauh daripada itu, walaupun peradabannya sebagaimana dilaporkan hanya ada sangat. وقد زعم ابن رشد أن خط الاستواء معتدل وأن ما وراءه في الجنوب بمثابة ما وراءه في الشمال فيعمر منه ما عمر من هذا، والذي قاله غير ممتنع من جهة فساد التكوين، وإنما امتنع فيما وراء خط الاستواء في الجنوب من جهة أن العنصر المائي غمر وجه الأرض هنالك إلى الحد الذي كان مقابله من الجهة الشمالية قابلا للتكوين، ولما امتنع المعتدل لا غلبة الماء ولما امتنع المعتدل لغلبة الماء تبعه ما سواه، لأن العمران متدرج ويأخذ بالتدريج من جهة الوجود لا من جهة الامتناع. Balas macam. Cuma di sinilah mana kita lihat nama Ibn Rushd. Ya, sebenarnya nama Muhammad bin Ahmad Rushd. Dah ditukar nama Ebros. Jadi ni buat kau Islam. Saya tak kenal lah. Ebros mana Ibn Rushd dah mengandaikan bahawa Kutub Istiwa itu berada dalam kedudukan yang simetris, dan apa yang berada selepas Kutub Istiwa ke selatannya adalah sama dengan apa yang terdapat di kejauhan sana di daerah-daerah utara. Dengan demikian, banyak daerah-daerah di bahagian selatan akan diusahakan sebagaimana yang di bahagian utara. Andainya itu bukanlah suatu yang tidak mustahil, sejauh mana hujahan tentang kerosakan terhadap proses generasi itu sendiri. Walaupun demikian, berhubung dengan daerah-daerah di selatan, Kutub Istiwa sesuatu yang mustahil, dan oleh fakta elemen air yang menutupi permukaan bumi selatan di mana kawasan yang bersesuaian di sebelah utara memungkinkan berlakunya proses penciptaan. Balah lah, tak pemahati mereka ngegap. Wa ammal qawlu bimtina' khatt al-istiwa'i fayarudduhu an-naqlu al-mutawatir wallahu a'lam wal narsum ba'da hadha al-kalam surah al-jurghafiyya kama rasamaha sahibu kitab Rajar thumma na'khudh fi tafsil al-kalam 'alayha ila akhirih. Jadi mengambil kira lah tentang jumlah air yang banyak di selatan, pandangan Ibn Rushd tentang kedudukan simetris Kutub Istiwa yang ternyata menjadi sesuatu yang mustahil. Kesemua selepas itu adalah mengikut kerana peradaban itu berkembang sedikit demi sedikit dan mulakan pertumbuhan ia tidak boleh wujud. Okey. Wal narsum ba'da hadha al-kalam surah al-jughrafiyya kama rasamaha sahibu kitab Rajar thumma na'khudh fi tafsil al-kalam 'alayha. Itulah dia kata dia tengok tu peta dia. Ada peta ni kan. Bawah ni peta. Peta surat al-ardi min nuzhatil mushtaq. Jadi depan ni dia akan bicara secara
detail lah mengenai bentuk bumi. Ini buku Nuzhatul Mushtaq ni saya ada tapi tak baca lah mana. Yalah. Jadi Janub Shimal. Tak rasa buku agama lah. Iyalah. Okey, hari ni sekat tu lah dulu dah. Hari ni ada masa kau nak tak payah tu lah. Hari ni kita berbincang sikit tentang masalah ni, masalah lain-lain. Kita ada masa sikit lah. Jadi kalau kita tengok tanya ni. Kalau kita tengok dulu, mana ahli-ahli sains Islam ni sangat menekankan tentang ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu wiqah. Tapi sekarang ni barangkali orang lebih ke depan tu. Daripada ilmu astronomi ni pasal apa jadi gitu. Jauh. Sebab kita duk balas tentang sifat 20. Assalamualaikum. Salam. Saya nak bina atas poin Ustaz Kamil jugalah. Makna dia semasa kita membaca mukadimah setakat sini, setakat dah kita habis ni, tertanya dalam diri anda apakah kategori ataupun epistemologi ataupun kajian yang Ibn Khaldun ni bentuk, kalau kita masuk katakan Universiti Azhar ke, kajian Islamic University tradisional, dia akan masuk kitab mukadimah ni akan dikaji dalam bab apa ya? Apakah tauhid ke atau fiqh ke ataupun Ibn Khaldun ni dia telah mengambil rumusan daripada pelbagai kategori ilmu, astronominya, daripada geografi, daripada semua kan. Jadi termasuk sejarah dan lain-lainnya, tapi dalam kategori kajian ilmu di mana rasa duduknya? Wallahu a'lam. Saya jawab dia temu. Salah. Orang epistemologi dah. Pengalaman saya lah. Dulu ilmu kalam, ilmu Taimiyah. Saya buka Ibn Khaldun ni dalam bab ilmu kalam. Bila saya buat PhD tasawuf, saya buka bab tu lah, bab ilmu tasawuf. Jadi kita tak pergi ilmu lain. Sebab dia jadi buku rujukan. Jadi kita tak baca A sampai Z. Tapi kita baca dia menurut keperluan yang kita nak rujuk. Macam kita baca ensiklopedia lah. Tapi saya nak sebut satunya, mana kok mana apa. Dalam banyak tulisan, buku Ibn Khaldun ni jadi rujukan utama. Dalam bidang apa saja yang ulama-ulama kita bercakap. Sikit, saya tengok video klip Hamzah Yusof. Dia membuat komen. Dia kata Ibn Khaldun ni di-ignore ataupun diabai oleh orang Arab. Dia kata sampai kita tak ada kemajuan ilmu seterusnya daripada urutan daripada bentuk pemikiran Ibn Khaldun, menyebabkan dunia barat bila didedah Ibn Khaldun, mereka majukan lagi tulisan dia. Macam Ustaz sebut Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika. Dia baca Ibn Khaldun, dalam Khaldun dilihat daripada orang setengah Europe dan orang Amerika, malah mengata dia lebih awal daripada Adam Smith membicara soal ekonomi. Jadi Ibn Khaldun ni pencipta kepada satu bidang social science yang sebelum ni tak pernah wujud. Jadi cara, tapi kita tahu cara Ibn Khaldun daripada kecil hafalan Quran dan seterusnya, tapi sudah pasti dia dedah dengan tulis fikrah pemikiran ahli-ahli pemikir Islam ketika itu. Jadi
dia ada rumusan daripada semua bidang termasuk sains dan social science semua dan tu. Tapi menarik pada saya komen daripada Hamzah tu, dia kata menyebabkan kita ketinggalan kesempatan itu untuk majukan pemikiran umat Islam. Wallahu a'lam. Sekali lagi lah anak campur sikit. Lepas tu tak mau komen lah. Banyak lebar sikit. Tak apa. Ha. Abu Hasan Alwi kata, Ibn Khaldun ni anak bongsu kepada dunia Islam, pemikir-pemikir yang hebat. Nah, jadi depan Ibn Khaldun tu kita mandul. Sehinggalah lahirnya dia kata Iqbal dengan puisi-puisinya dan Malik bin Nabi dengan prosa-prosanya. Itu komen awal lebih saya. Maknanya macam dia stop Ibn Khaldun tu sama dia kena jatuh untuk mari penjajah dan sebagainya. Habis itu. Itu yang saya faham. Betul tu. Saya pun betul tu. Dia ni kemuncak macam dalam bidang fiqh, usul dan sebagainya itu ialah Syatibi. Kemudian dalam bidang sosiologi ini ialah Ibn Khaldun. Kemuncak kita bandingkan kalau dalam restoran kita masuk tu ialah buffet sistem ni dihidang dalam bentuk buffet. Lepas tu awak nak apa ambil lah mengikut yang awak perlu. Sedangkan dari segi orang lain tu dia hidang dalam bentuk apa tu? Saya rasa macam itulah keilmuan duduk di situ. Kalau kita baca Syatibi pun macam tu juga. Lebih kurang. Maknanya rumusan segala ilmu tu ada di dalam tu kan. Tapi malangnya kita lebih melihat kepada apa tu Al-Ghazali dah. Sebab orang kita di sebelah ni lebih suka kepada ilmu yang bersifat kerohanian, akhlak dan sebagainya. Begitu mungkinlah itu. Tapi patutnya sekarang ni kita hidup dalam baliklah. Saya pun tak tahu macam mana pusat-pusat pengajian tinggi uruskan masalah ini. Di Akademi Islam dulu, Epek dan ni cerita zaman dulu. Macam jabatan astronomi kan, ataupun pengajian tapi akhirnya dia kekal macam mikot waktu semayang. Dulu kita nak beli dah, nak cita-citanya tinggi lah masa itunya. Okey, duitnya tak ada banyak. Okey, ada lagi? Kita bincang. Datuk, saya tambah sikit. Ya. Saya tambah sikit, Datuk. Kalau kita perhati pada perbincangan minggu lepas dengan minggu ni kan, sekaligus dua-dua, pasal dua-duanya berkisar pasal masalah geografi. Pertama kita dapat lihat bahawa Ibn Khaldun walaupun dia sudah berada pada puncak pengetahuan pada masa itu, tapi kita boleh terbayang bahawa sebenarnya fokus Ibn Khaldun tu dia pergi sampai kalau kawasan Asia Tengah saja. Dan Ibn Khaldun sebenarnya tidak mempunyai pengetahuan tentang India dan juga tentang alam Melayu. Sebab tu Datuk sebut dulu kan, dia tak sebut pun alam Melayu. Contoh satu kan. Sedangkan perbahasan-perbahasan yang disebut misalnya tulisan Ptolemy yang kita bahas pada kuliah lepas. Ptolemy itu sebenarnya melukiskan peta dunia ni, alam Melayu ni lukis dengan satu gambar yang besar. Jauh lebih besar pada India kerana alam Melayu ni dianggap sebagai tempat yang paling maju dan paling kaya pada masa dulu. Tapi itu tak diungkap oleh Ibn Khaldun, walaupun Ibn Khaldun menyebut beberapa kali buku Ptolemy, geografi itu kan. Dan hari ini kita dapati bila perbahasan tentang Khatulistiwa, Ibn Khaldun itu merumuskan bahawa kawasan Khatulistiwa ni kawasan yang panah, payah, maju dan seumpamanya. Sedangkan itu dia refer pada Afrika yang dekat dengan dia. Sedangkan Khatulistiwa di sebelah kita, kawasan yang terkenal dengan tamadun-tamadun besar zaman dulu. Mungkin tidak ada pengetahuan Ibn Khaldun. Yalah. Sebab dia fokus pada
dia fokus kepada selatan utara, dia tidak melihat barat timur. Jadi di situ kita tengok ada macam mana nak kritik Ibn Khaldun tidak inklusif dalam dia kajian. Sebabnya memanglah dia duduk di kawasan tu. Mana fokus dia tu mungkin kepada Assalamualaikum. Salam. Doktor, Ustaz. Saya nak bina daripada siapa Fadli punya. Sebab bila saya tengok kan, kita tengok bila Kedah tua, kerajaan Kedah tua kan. Tua 8 Masihi. Maknanya kita paling jauh kita start dengan Sriwijaya kan. Sriwijaya 5 Masihi. Lepas tu Langkazuka kan 7 Masihi. Lepas tu Kedah tua 8 Masihi. Tulis Mukaddimah 13 kan tahun 14 Masihi. Bermakna tapi kita tengok tadi kan masa dia cerita tentang kita masuk kepada geografi bumi punya topografi. Hari ni kita masuk lebih kepada astronomi dan bumi dalam astronomi dalam burujnya kan. Jadi dan dia juga cuba nak, saya rasa masa tu dia cuba nak faham, saya rasa Khatulistiwa, dan betul lah kata Fadli, apa yang dekat dengan dia ialah mungkin padang pasir kan, tidak ada tamadun lah kita kata kat situ kan. Tapi maknanya bila kita pergi jauh kepada China kan, China dan kita kata Asia Tenggara, kita tengok kita pun ada sedikit banyaklah belajar tentang banyak kan. Saya rasa dalam kita punya Kedah tua pun banyak tulisan, tapi benda tu dah hilang kan. Jadi bila sejarah mencari-cari, diorang tulisan tentang tamadun kita berterabur. Ada dekat British, ada dekat dekat Switzerland, macam-macam kan berada kan. Jadi macam kita ni terpinggir kan. Macam betul Datuk Mut kata, maknanya sekarang kita minta universiti lah ni balik kan, kita punya sejarah balik, pergi jauh-jauh. Lepas tu apa berlaku pada ketika zaman keemasan Islam, pada zaman Andalusia dan Baghdad tu kan, Baitul Hikmah, apa berlaku pada ketika itu kan. Di sini kita mungkin kita dah memaham. Wallahu a'lam. Saya tambah sikit Datuk. Okey yang disebut oleh siapa dia? Salwa tadi kan. Mungkin kita harus melihat dari sudut timeline. Berkenaan dengan Ptolemy. Ptolemy ni abad yang pertama Masihi, tahun 150. Abad kedua lah kita katakan abad kedua Masihi. Dan kita lihat Ibn dan juga Idris Al-Idrisi, peta tadi kan, peta Idrisi ditulis pada abad yang ke-12, lebih awal daripada Ibn Khaldun. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam rehlah dia mencatatkan tentang negara-negara di sebelah alam kita negeri ini 1292 yang lebih dahulu. Dan catatan lain seperti Sulaiman Ibn Khaldun mengalami kekurangan akses kepada maklumat-maklumat kita. Ini senang dah. Dia dulu mungkin pasal kedudukan dia daripada Maghribi pergi ke Andalusia, kemudian pergi ke Mesir dan seumpamanya. Walaupun benda tu ada, dah dicatat oleh pencatat Arab sendiri, tapi dia tak dapat mengakses dengan berkesan maklumat tu, menyebabkan kita lihat fokus perbincangan dia masih berkisar pada rujukan kitab Arab yang dahulu yang berlega daripada Transoxania, Asia Tengah,
sampai ke Maghribi. Jadi kita perlihat fokus perbincangan dia begitu tamat dia dalam bidang geografi, dalam bidang falak, termasuk hal-hal tamadun. Sedangkan apa yang sebenarnya diungkap oleh tamadun daripada cerita geografi ini, saya perasan dia nak menggambarkan ada tempat-tempat yang maju dengan cepat, ada tempat-tempat yang lambat kemajuan dia kerana difaktorkan oleh kedudukan geografi dan juga cuaca. Itu mempengaruhi dari sudut peradaban. Sedangkan keseluruhan mukadimah tu nak mengungkapkan teori-teori peradaban. Jadi mungkin itu membawa kefahaman kepada kita bahawa faktor-faktor cuaca, kedudukan geografi, sungai dan gunung ganang ni dia akan menentukan tahap perkembangan yang akan berlangsung pada tiap-tiap peradaban timur barat. Mungkin cara ungkapan kita Datuk, kita masih perbahaskan utara selatan. Kita tak tahu sebenarnya dalam kepala Ibn Khaldun itu bagaimana, sebab biasa orang Arab dia fokus center dia pada Mekah, bukan pada London. Dan mereka selalu menyebut Maghrib Adna, Maghrib Awsat, Maghrib Aqsa, dan dia tu berada pada negeri Mesir. Jadi anggap Maghrib Adna walaupun asal dia daripada Maghrib Aqsa, kan? Jadi konsep-konsep dari pembahagian dunia itu juga saya rasa mempengaruhi cara dia mengungkap perkara-perkara yang akan dibahaskan dalam bab peradaban. Jadi itu dia beri gambaran kedudukan dunia dan sumpah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Bagus kita perbincangan kita ni setelah meluaskan. Anda mencelah sikit. Siapa kata ni? Farid. Kebetulan saya ada satu artikel oleh penulis Muhammad Hussein, tapi dalam bahasa Inggeris lah, Anda baca sikit. Ada kaitan dengan apa yang Fadli sebut tadi. Tapi dalam bahasa Inggeris, dia sebut sini, this impressive document, maknanya dokumen atau mukadimah yang ditulis oleh Ibn Khaldun yang menarik ini ialah is the essence, ialah intipati daripada hikmah atau hikmah dan pengalaman Ibn Khaldun, iaitu is the essence of Ibn Khaldun's wisdom and hard-earned experiences. He used his political and first-hand knowledge of the people of Maghrib, mana dia menggunakan bacaan politik atau pengalaman di situ dan juga pengalaman first hand ataupun sebab dia libat ilmu first hand mengenai people di Maghrib, to formulate many of his ideas and summarize dan juga membuat rumusan terhadap banyak bidang ilmu ketika masa dia. He discussed a variety of topics including history and historiography. He remarks, malah dia tulis, Ibn Khaldun juga mencabar setengah daripada historical claim atau tulisan-tulisan mengenai sejarah sebelum dia, with a calculated logic and discuss the contemporary science. Dan dia bicara sains-sains contemporary dan juga menyoalkan juga setengah daripada tulisan sebelum dia. Jadi dia kata dia menulis, he wrote about astronomy, astrology and numerology, and dealt with chemistry, alchemy and magic in a scientific way. He freely offered his opinion. Dia beri pendapat dia secara terbuka dalam bidang-bidang yang disebut tadi lah. Jadi agak menarik sebenarnya, betul lah. Dia tumpu tulisan dia tu juga berdasar pada ini sebenarnya anak saya ialah hasil daripada sejarah. Anda dengar dia ni secara peribadi memang adventurous, berani terlibat dalam politik. Jadi dan semalam setengah orang barat kata dia ada sikit rasa tinggi dan arrogant sikitlah, istilah dia arrogant. Makna dia mungkin genius ke. Yang bijak ketika itu lah. Wallahu a'lam. Ya. Betul. Sebab tu kita boleh tengok dalam mukadimah dia tu, dia bantai habis semua sekali kan. Saya setuju lah tu. Saya lah, kita bukan bidang utama kan. Jadi saya rasa dari segi pembacaan setujulah. Kemudian dari segi mungkin dia tidak tulis tentang timur kita ni, mungkin dia keluar daripada kita kata macam area studies. Dia buat benda-benda yang lebih fokus kepada dunia, walaupun dia bercakap tentang timur dan barat. Cumanya saya nak sambut ni apabila Ra'i Yatim mengkritik Istad
sebagai satu institusi Timur Tengah orang Arab. Dia nak tukar Ustaz itu kepada pengajian tamadun Arab dan Melayu. Tetapi saya rasa dia tidak mempunyai pasukan yang cukup dan tidak mempunyai kesungguhan yang panjang. Maka gagal. Jadi masa tu kebetulan bila saya keluar, bila habis term saya tu, yang menyambungnya ialah Prof. Kamal Hassan. Prof. Kamal. Jadi Rakyat Yatim ni cuba nak introduce pengajian Melayu di Ustaz tu, maka ditentang oleh ramai orang jugalah. Kita kata nak tamadun Islam, dia nak masuk Melayu. Dia masuk zaman duduk sekejap ni, benda-benda apa tu, Turlan. Jadi mungkin Turlan ni pun jadi masalahnya dalam saya setujulah kalau sekiranya macam kita boleh bincang dengan Prof. Usman Bakar sekali. Macam mana dia boleh memanjangkan perbicaraan tentang tamadun Islam itu dengan tamadun Melayu. Cuma saya masalah Sriwijaya ni, ada katakan bahawa Sriwijaya tu ada dan kaitannya dengan Kedah Tua semua sekali. Dia tak tahulah, Abdullah Nakula ni dia mati-matian kata Sriwijaya tu ada di Kedah, malah dia mencabar supaya kita pergi gali apa semua sekali ni kan. Kita apa tu mejanya dalam bidang-bidang yang kita kena cari lebih lagi lah perbincangan ni. Menarik, saya sendiri pun saya dapat faedah daripada perbincangan ni. Saya nak cadang kalau lepas ni lah. Ada apa orang lain buku-buku tak. Kita kena baca Rehlah Ibn Battuta. Rehlah Ibn Battuta tu dia start. Tu ada India, ada Melayu. Ini maknanya benda tu akan berkait dengan Islam di Asia Tenggara. Buku klasik dia kena buku semula. Puteri Sadonya berapanya. Dan Ibn Battuta. Ini. Jadi maknanya kita dah hebat dah dalam itu tu. Ibn Battuta siapa tu hebat dah. Raja popular dah. Dia Datuk, masalah kita di Malaysia ni pasal kita kalau kita katalah mazhab kerajaan ni, sejarah Malaysia ni tahun 1400 ke depan. Sebelum tu dia tak peduli. Kan? Jadi banyak tamadun itu baca Rehlah ke ataupun Marco Polo dan seumpamanya. Orang Indonesia dia gazet dalam sejarah negara dia bahawa Islam di Indonesia tu berkuat kuasa pada tahun 1292 undang-undang Islam. Pasal Marco Polo sebut macam tu. Kita tak peduli, kita kata Islam ni mari daripada Melaka lah macam-macam kan. Mungkin sebab dasar di Indonesia mereka fokus untuk mengkaji dan mendalami sejarah purba negara dia. Kita sejarah purba ni tak ada. Datuk Ni Hasan Suhaimi tu mati gitu je. Idea dia semua tak berkembang. Pasal tak disokong oleh kerajaan. Buku sekolah pun macam Abdullah Ghazali. Datuk Abdullah Ghazali. Abdullah Ghazali kan. Jabatan Sejarah UM kan. Dia pun sebut 1292 penubuhan Melaka. 200 tahun sebelum buku sejarah. Polah lah. Tapi tidak mendapat dukungan daripada kerajaan. Dapat dukungan kerajaan Melaka je. Kerajaan lain tak peduli. Buku sejarah tak berubah. Jadi kita kerangka berfikir dari segi ilmu sejarah kita ni, kita hanya berfikir pasal moden je. Boleh jadi dulu kerajaan kata hak lama-lama tu tak tahu belakang, tak secara. Tengok depan, nak maju ke depan kan. Jadi kalau Ustaz Nakula kata ke apa kata ni, tak ada orang kisah pun. Ustaz Nakula tu memang banyak benda-benda yang dia tulis yang mungkin kita kata pelik dari segi pahaman kita. Tapi kalau kita trace mula dokumen-dokumen berdasarkan sejarah Indonesia, memang ada betul dia. Ada betul dia.
Sehingga kita macam Kelantan sendiri pun ada maklumat-maklumat yang Nakula tulis. Islam tu dah sampai di Kelantan tahun 650 gitu je di Kota Pasai. Dan batu-batu yang kita jumpa di Kelantan yang baru ni, macam batu nisan apa semua kan. Banyak sekali batu nisan Pasai yang bertarikh 1200 mengikut ahli epigrafi ni 200 tahun sebelum Melaka tu Kelantan dah jadi pusat dakwah. Dan kita perhatikan Raffles tu dalam Jawa. Disebut raja daripada satu negeri pergi berdakwah di Pulau Jawa mengembangkan Islam dalam Majapahit. Dan aku lah kata negeri itu negeri Kelantan. Itu ada kaitan-kaitan. Sebab kita tak fokus, maka saya kita tak tahu maklumat tersebut. Ni. Mula-mula saya menarik juga, tapi dia kata apa tu yang Gibraltar apa tu yang menyeberangi apa tu orang Kelantan batu perahu dia buat kaya Medan Tariq bin Ziyad tu. Jadi benda-benda macam itulah. Lepas tu dia kata bila dia tak dapat jawapan secara ilmiah, maka dia suluk dia apa semua sekali. Masa tu kita muda-muda kan, kita lepas tu kita tolak. Banyak mistik sikit itu. Mistik sikit. Tapi baguslah juga. Apa tu Profesor Sani nama dia tadi? Syam apa tu UM tu? Dia punya dokumen tu ada dengan Samsani, ada dengan Dr. Mustafa untuk kawan tu. Dokumen jadi siapa maknanya dia Syamsani. Dia dekat-dekat dia nak mati. Ambil Nakula. Dia boleh ke? Tak ada, bukan Nakula. Nakula tidak ada siapa yang warisi dah. Dia buku dia yang ditulis akhir sekali. Iya ke? Ada. Fadli sendiri ke? Ada ni? Ada sebahagian dengan saya. Buku yang dia ada hak dia tulis akhir sekali tu. Hak tebal tu. Anda simpan ke? Buku yang mana tu? Tajuk dia? Dia gini, Sriwijaya cerita apa semua sekali itu. Kan cuba bagi melalui saya sebab saya masih lagi mempengurusikan apa tu, tapi ada hubung adat lah, ada istiadat Kelantan tu. Tapi kita boleh masuk dari segi kalau ada apa semua. Geng-geng saya geng ni lah, geng budaya adat ni, tidak geng. Dia boleh katanya ada manuskrip daripada Leningrad yang menyatakan bahawa orang yang bawa Vasco da Gama datang ke sini tu ialah orang Arab yang Afrika punya Arab Adham. Jadi dalam sastra Melayu kita kata awang hitam. Jadi mungkin benda-benda macam itulah kalau kita. Tapi baguslah juga kalau kita ada satu diskusi, dua diskusi lanjutan daripada ni. Boleh. Nak pergi ke rehlah tu letih pula lah. Besar buku tu juga. Tapi saya rasa sekali. Boleh macam mana? Ya apa ni Allah Nakula tu kalau dia khaya misalnya dia kata hantu air guru dia apa tu semua dia no di apa tu kapal apa tu jadi sebenarnya ada kemungkinan juga sebab sekarang ni orang jumpa pula telaga hantu hari petani. Maknanya dari perjalanan dia ke petani tu mungkin dia singgah di Kelantan juga. Mana adik guru tu duduk di bukit apa tu? Bukit Panah. Bukit Panah tu. Dia orang kata tak. Tadi orang kata dia khaya tapi makan dia mana benda tu boleh buat kaya lagi dah. Kena kaji lagi tu Ustaz. Telaga hantu ada di petani. Bukan petani je. Di Meranti ada telaga hantu. Itulah masalah. Dia kena tubuh satu akademi lain lah juga kajian tentang kena orang Kelantan
Jangan tak fanatik nak beli Kelantan ni pun. Tapi kalau KJI Kelantan nak bagi duit, boleh tu buat akademi tu. Cuma masalah Kelantan tak ada duit. Nah. Okey lah. Ada apa lagi? Okey ni? Terima kasih. Atas perbincangan ni. Betul tak dengar. Puan Salwa cakap ni. Ya. Siapa nak cakap? Fadli? Tak sila. Tak ada. Saya tak apa. Saya tadi je macam Haji Farid tanya berkenaan dengan kalau kita nak letak Ibn Khaldun ni di mana kan. Dan Datuk cakap dia ni Ibn Khaldun dan Ustaz Kamil pun cakap Ibn Khaldun ni macam ensiklopedia. Dia boleh di mana-mana sahaja kan. Tapi bila kita nak kupas mukaddimah, buku mukaddimah, saya lihat yang paling orang kata popular dia dengan cara menulis sejarah. Saya rasa dekat situ adalah dia punya strength lah kat situ sampai sekarang pun kan. Itulah. Temu dengan sesuatu aspek yang macam-macam lah. Ilmu dan intelektual itu berkembang mungkin selaras. InsyaAllah lah kita dia mungkin benda tu dah biasa kita tahu, tapi saya rasa dia mempelopori pemikiran itu. Betul. Tu kan. Jadi kami pun macam kami pun tengok balik apa dia cakap tentang, bila dia bercakap tentang kerajaan kan. Kerajaan itu ada usia dia, ada dia punya jangka hayat dia. Itu penting sampai sekarang pun. Kadang-kadang orang dia kata Ibn Khaldun ni kadang-kadang sebab dia praktikal dan bila dia tengok kerajaan tu nak jatuh, dia macam ada ciri-ciri nak sikit lah kat situ kan, sebab dia tahu dia memang nak jatuh kan. Jadi di situ saya rasa dia tetap mempelopori lah sebab dia sendiri mengalami itu kan. Sebab tu dia masuk dalam penjara oleh kerana dia sendiri dikhianati kan, dia sendiri mangsa kepada politik siasah kan. So saya rasa itu masih lagi dia punya lah. Allah Alam Ustaz. Terima kasih. Dah satu lagi nak tambah lah. InsyaAllah lah kita hari ni. Tapi dah pengajian Islam saya tengok kalau ngaji ilmu kalam ada definisi tu. Definisi ni akhir dia kata Ibn Khaldun mengatakan begitu. Bicara tasawuf, akhir Ibn Khaldun mengatakan dia tu menyimpulkan berbagai-bagai disiplin ilmu lah. Dalam pendidikan sama. Dalam pendidikan bersama. Bila kita belajar psikologi pendidikan di bawah tapi tak apalah, baguslah. Yang ni kita baca sekali lalu dulu. Dan saya masa di Istad dia pun tak sempat habis juga kita kadang. Okey, insya-Allah terima kasih. Kita sambung lagi minggu depan ni dengan perbincangan yang mungkin lebih menarik. Cuma kehendak Fadli nak hubungkan dengan Timur, dengan sebelah Malaysia, Kelantan, yang Bukit Gunung Ayam sebagai. Jadi kita tengok dulu kalau ada sumber-sumber lain dan kita jemputlah apa tu Mak Rofa ke siapa yang dalam satu sesi boleh diceritakan. Okey. Sekarang inilah hari ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.